Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan para jamaah sekalian, ahli bait dan juga kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita boleh menyambung kembali pembacaan pengajian kitab hikam kita, dan insya-Allah kita pada malam ini telah sampai pada muka surat 53. Muka surat 53 kitab hikam yang telah disusun oleh yang telah ditulis oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dan kita baca yang telah dihuraikan oleh Taqubul Manis. Jadi insya-Allah qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darainil amin. Innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minina lianna hadhihi ad-dara la tasi'u ma yuridani ma yuridu an yu'tiyahum wa li'annahu ajalla aqdarihim ala an yujazihim fi darin la baqa'a laha. Kita sampai muka surat 52. Innama ja'ala ad-daral akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan negeri akhirat itu mahallan, tempat, li jazai ibadihil mu'minin, tempat bagi balasan hambanya yang beriman. Lianna hadhihi dar, kerana sesungguhnya negeri ini, yakni dunia, la tasi'u ma yurid, tidak luas barang yang dikhendaki, an yu'tiyahum, barang yang dikhendaki hendak diberi kepada mereka. Wali annahu, kerana sesungguhnya, ajalla aqdarihim, kerana tinggi kadar mereka, ala an yujazihim, kadar mereka atas membalas mereka itu, fi dari, di negeri ini, la baqa' alaha, yang tiada kekal. Maksud matan ini memberitahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala jadikan akhirat ni tempat pembalasan. Maka kita jangan mencari pembalasan di dunia. Seperti mencari kemasyhuran, itu dipanggil mencari apa tu? Pembalasan. Mencari pujian, mencari kedudukan dan seumpamanya. Kerana balasan amal soleh ini hanya di negeri akhirat. Sebab itu kita dah baca malam kemarin mengatakan bahawa jangan kamu menjawab segala persoalan. Nanti kalau kamu jawab seolah-olah kamu rasa kamu ingin mengetahui segala-galanya dan kamu ingin sesuatu. Boleh jadi orang kata kamu alim, kamu hebat dan seumpamanya. Pastikan apa amal ibadat yang kita lakukan di atas muka dunia, kita hanya mengharapkan balasannya di akhirat. Walaupun ketika mana kita melakukan amal di muka dunia ini, amal itu tidak dipandang oleh orang. Orang tidak puji kita, kita buat baik, orang tak puji kita. Kita buat baik, orang tak pandang kita. Itu biasa. Kalau tidak pandang, itu perkara biasa. Itu perkara dunia.
Namun yang sebenarnya balasan itu hanya di negeri akhirat. Maka para jemaah sekalian, kalau kita melakukan satu amal soleh, tiba-tiba amal soleh yang kita buat itu tidak dihargai oleh orang, oleh kerana itu kita jangan bersedih. Kerana apa? Balasannya bukan di dunia, balasannya di negeri akhirat. Segala kebaikan yang dilakukan di atas muka dunia ini, balasannya adalah di negeri akhirat, bukannya di atas muka bumi ini. Maka fahamilah bahawa dunia ini tempat beramal, tempat balasan adalah di negeri akhirat. Maka di antara balasan yang dimasukkan itu adalah balasan pahala. Pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak memberi pahala di atas muka dunia. Tetapi Allah memberi pahala dekat negeri akhirat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-yaw amalun al-yaw amalun bila hisabin, ghadan hisabun bila amalin. Hari ini kamu beribadat, tidak lagi diberi, dihisap, dibalas lagi, tidak lagi atas muka dunia. Maknanya hari ini amal bila hisap, tidak dihisap lagi. Maksud tidak dihisap ni, tidak lagi diberi pembalasan, tidak lagi diberi pahala, tidak lagi diberi nikmat. Ghadan besok, yakni hari akhirat, hisabun bila amalin, maka dihisab, diberi perhitungan, diberi balasan, diberi pahala bila amal, tidak ada lagi amal. Maka ahli-ahli syurga, ketika mana mereka itu diberi syurga oleh Allah, lalu mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku, izinkan kami sujud kepadamu. Dia nak beribadat lagi pada Allah. Allah mengatakan, hari ini, sekarang di akhirat ini bukan hari amal, hari akhirat adalah hari pembalasan. Maka tidak boleh lagi sujud, hanya Allah beri nikmat saja. Lalu mereka mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatika, kami benar-benar tidak beribadat kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Maka Allah menyatakan kepada mereka, akhirat adalah tempat pembalasan. Pembalasan. Maka pembalasan, Allah memberi nikmat, pembalasan itu diberi dekat negeri akhirat. Maka dikatakan, hanya sesungguhnya dijadikan Allah Ta'ala negeri akhirat akan tempat bagi membalas segala hambanya yang mukmin. Akhirat ini tempat Allah membalas hambanya yang beriman. Membalas apa? Membalas kebaikan yang dilakukan. Kita beramal hari ini, maka tidak lagi ditunjukkan lagi. Kita bersedekah hari ini, tidak lagi ditunjukkan. Kita ini berzikir, tidak lagi ditunjukkan amal. Kerana sesungguhnya tempat tunjuk amal bukan di sini. Tempat tunjuk amal itu di negeri akhirat. Maka ada satu orang sahabat yang bernama Sya'ban. Beliau ini sentiasa sembahyang dengan Nabi SAW, sehingga baginda sangat kasih pada dia. Satu hari Sya'ban tak datang dalam sembahyang subuh. Nabi tunggu dia, Nabi tak angkat takbir. Akhirnya takut subuh nak habis, maka Nabi pun sembahyang. Bila Nabi sembahyang sahaja, lepas daripada sembahyang, Nabi tanya sahabat, siapa tahu rumah Sya'ban ini? Maka sahabat ramai-ramai, antara ramai-ramai seorang je jawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah minta dia tunjuk rumah Sya'ban. Maka pergilah. Rupa-rupanya rumah Sya'ban itu jauh. Jauh sehingga dikatakan hampir separuh duha. Maknanya separuh duha baru sampai rumah Sya'ban. Maknanya kalau kata pukul 8, pukul 9, 10, 11, 12, 4 jam. 2 jam perjalanan rumah dia, hampir lebih kurang.
ataupun sejam lebih perjalanan sampai rumah Sya'ban. Baru tahu, Masya Allah, sejauh itu tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu berjemaah dengan Rasulullah SAW, walaupun perjalanan rumahnya itu jauh, hampir-hampir 2 jam. Hampir-hampir 2 jam sembahyang 5 waktu tidak ditinggalkan. Maka ketika mana Nabi pergi rumahnya, maka isterinya pun memberitahu bahawa suaminya Sya'ban baru saja wafat. Itulah sebab dia tak pergi sembahyang subuh. Sebelum pada ni dia sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya isterinya sebelum dia wafat, dia ada mengeluh sikit. Mengeluh, dia kata, kenapalah dekat, alangkah baiknya jauh. Kenapalah sedikit, alangkah baiknya banyak. Kenapalah yang tak elok, yang buruk, alangkah baiknya yang baru. Kenapa dia kata demikian? Rasulullah memberitahu kerana ketika mana dia nak wafat, maka Allah Ta'ala tunjukkan apa dia ini, fadilat pahala dia. Maka ketika mana dia nak wafat, Allah Ta'ala tunjukkan pahala, baru dia mengeluh, Allah, kenapa rumah aku ni dekat, sebaiknya jauh. Pada rumah dia 2 jam, 1 jam lebih, hampir 2 jam perjalanan. Kerana apa dia kata demikian? Kerana dia telah melihat pahala ganjaran ketika mana dia nak wafat. Lalulah dia agak mengeluh sikit, Allah, kenapa rumah aku dekat, alangkah baiknya jauh. Maknanya apa? Kalaulah rumah aku jauh itu, mungkin 3 jam perjalanan, lebih lagi pahala, besar lagi pahala. Dan itu ketika mana dia wafat, dia tengok ganjaran pahala. Dan ketika mana sahaja dia kata, Allah, kenapalah yang buruk, alangkah baiknya yang baru. Kerana diceritakan bahawa satu ketika dia pergi sembahyang subuh. Mana ketika sembahyang subuh, dia pergi sebelum subuh sebab perjalanan 2 jam nak sampai pergi rumah ke masjid. Maka sebelum 2 jam dah turun dah. Maka dalam perjalanan dia tengok orang sedang tidur kesejukan. Sedangkan dia pakai baju tebal. Kebetulan baju tebal tu baju yang baru. Lalu dia tengok orang ini, Allah kasihannya, tidur dalam keadaan kesejukan. Maka dia ambil bajunya hak buruk tadi, dia selimutkan kepada satu orang tua yang sedang tidur. Maka ketika mana dia nak wafat, Allah Ta'ala tunjuk pahala dia tadi. Dia kata, Allah, kenapalah yang buruk, kalaulah aku beri baju aku yang baru itu, alangkah baiknya. Setelah melihat akan pahala. Dan yang ketiga, satu hari dia pergi ke pasar. Bila dia pergi ke pasar, dia beli makanan. Bila dia beli makanan, tiba-tiba datang satu orang fakir minta makanan ke dia. Jadi makanan roti tu ada banyak, dia bagi sikit pada orang tadi, yang lain nak balik pada isterinya. Maka amalan itu Allah Ta'ala tunjuk kepada dia pahala. Ni kamu beri sikit roti, kamu beri sekeping roti pada dia, ataupun 2 buku roti pada dia, ini pahala kamu. Allah, dia kata, kenapalah aku beri sikit, alangkah baiknya aku beri banyak. Kenapa? Setelah dia dapat melihat pahala. Siapa-siapa yang infak fisabilillah, dia infak harta dia pada jalan Allah Ta'ala, maka Allah tunjuk pahala nanti. Maka bila tunjuk pahala, lalu dia akan mengatakan, Allah, ruginya lah kalau boleh banyak-banyak lagi. Kerana apa? Kerana kelebihan pahala yang ada itu. Baik, maka dikatakan bahawa tempat balasan itu adalah akhirat. Maka ingat, melakukan ibadat, jangan fikir nak dapat balasan dunia. Apa balasan dunia? Pujian contohnya. Apa balasan dunia? Dapat kemasyhuran. Apa balasan dunia? Dapat kedudukan dan seumpamanya. Maka dunia tempat ibadat, akhirat tempat pembalasan. Dan dikatakan lagi bahawa akhirat tempat bagi membalas segala hambanya yang mukmin, kerana bahawasanya negeri dunia itu tiada lulus
yang tiada lulus dikehendakinya menguniakan akan mereka itu, tiada lulus, tiada lepas, tiada boleh. Maknanya nak kurniakan pemberian atas muka dunia, tak boleh. Kerana apa? Contohnya Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala yang besar. Sembahyang subuh, sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang sunat fajar, ataupun sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh, padu subuh itu 2 rakaat sahaja. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan segala isi. Lebih baik pada dunia dan segala isi. Maknanya apa? Maknanya dengan 2 rakaat tadi nak banding dunia, besar dia lagi pembalasan, pahalanya besar lagi pada dunia. Dah nak balas macam mana atas muka dunia tu, baru 2 rakaat, apatah lagi yang lain. Maka dunia tak boleh nak tampung, tak boleh nak tampung balasan-balasan yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya yang saleh. Sebab itu kita tugas kita beramal, jangan memikirkan tentang pembalasan, kerana pembalasan itu hak Allah. Allah akan beri, membalas kepada hambanya yang beribadat. Hak kita kepada Allah, disuruh kita beribadat dalam keadaan tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan tiada lulus nak menggunakan akal mereka itu, dari kerana ia membesarkan kadar mereka itu daripada membalas mereka itu di dalam negeri yang tiada kekal. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ini memberitahu bahawa kadar kedudukan pembalasan Allah Ta'ala itu besar, maka tak padan, tak sesuai diberikan di atas muka dunia. Kerana apa? Kerana pahala yang Allah Ta'ala beri itu adalah perkara yang mulia di sisi Allah, sedangkan dunia ini bukan tempat yang mulia. Maka dikatakan dunia ini darul guru, iaitu negeri guru ini negeri tipu daya. Negeri tipu daya, wa hakama 'alaiha bil halaki wasubur. Dan Allah Ta'ala menghukumkan dunia ni tempat binasa. Orang kejar dunia binasa, orang kumpul dunia subur, lenyap, hilang, bukan boleh ke dia. Maka dunia ini tempat daniyah, dunia ini tempat yang rendah, railah, tempat yang hilang, faniyah, tempat yang binasa. Inilah dunia. Maka dunia ini tak boleh nak bagi, Allah tak nak bagi benda-benda yang baik ini atas muka dunia. Kerana dunia ini dayyikatul zaman, masa zaman yang sempit, wal makan, dan juga tempat yang sempit. Tempat yang sempit, tak boleh nak balas, tak boleh nak balas. Maknanya orang beramal di atas beramal di atas muka dunia, maka segala pembalasan tu tak boleh, Allah tak balas atas muka dunia. Sebab apa? Tak sesuai, kerana kadar balasan Allah Ta'ala ini besar daripada kedudukan dunia. Maka dikatakan bahawa sesat dunia ini tempat kita beribadat sahaja, dan pembalasannya di negeri akhirat. Dan dikatakan lagi, padahalnya memuliakan bagi mereka itu dan membesarkan pada kadar mereka itu, kerana dunia itu negeri yang fana. Dan balasan Allah Ta'ala ni besar dan dunia ni binasa. Nanti kalau Allah Ta'ala balas, tiba-tiba dunia binasa, tak sesuai nak balas kebaikan. Sebab itu kita buat amal ibadat jangan bersedih apa-apa. Maknanya kerana Allah akan membalas dekat negeri akhirat. Sehingga dikatakan ada satu orang hamba Allah, dia berdoa, Allah Ta'ala tak balas semua, Allah Ta'ala tak jawab pun, maknanya tak kabulkan. Lalu dekat negeri akhirat Allah Ta'ala
Bertanya dia, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, ya Allah, wahai Allah, engkau dulu aku doa, engkau tak makbul mau doa aku. Kata Allah, aku tak makbul. Kalau makbul pun sikit saja. Adalah beberapa doa yang kabulkan, yang lain semua kau tidak kabulkan. Kata Allah beritahu, wahai hamba-Ku, yang ku telah kabul banyak ni aku tak kabulkan lagi ni, aku tak terima doamu, aku nak balas ke akhirat. Maka Allah Ta'ala buka hijab. Bila buka hijab, terkejut dia. Dia pun kata begitu, kalau begitulah molek doa aku tak payah satu pun kabul, biar kabul dekat negeri akhirat. Kerana apa? Itulah tempat yang sebenar-benar pembalasan. Pembalasan. Maka jangan cari pembalasan atas muka dunia di atas ibadat. Jangan cari timbal balik. Aku buat ni, Allah kena gini. Aku buat gini, aku nak dapat ini. Jangan. Pembalasan yang baik itu di negeri akhirat, bukan di atas muka dunia. Kerana apa? Dunia tidak kekal. Kalau Allah Ta'ala bagi lepas sembahyang 40 hari sembahyang sunat sebelum subuh, dapat mahligai. Dapat mahligai pun buat apa juga, sampai masa lenyap, sampai masa kita yang mati. Maka Allah Ta'ala tak balas atas muka dunia. Allah Ta'ala hanya balas dekat negeri akhirat. Kerana dunia itu negeri fana, tiada kekal baginya. Dan negeri akhirat itu negeri yang kekal, tiada fana, tiada binasa di dalamnya. Akhirat tidak ada lagi binasa. Maka membalas bagi segala hamba yang mukmin itu di dalam yang kekal, daripada terlebih sempurna nikmat. Maka Allah membalas balasan dekat negeri akhirat itu nikmat yang kekal, kerana sesungguhnya itulah tempat yang sesuai, yang sempurna nikmat, dan itulah yang terlebih mulia pembalasan daripada Allah Ta'ala bagi mereka itu. Dan hanya sesungguhnya dijadikan membalas segala mukmin dalam negeri akhirat itu kerana dua perkara. Kenapa Allah Ta'ala balas atas muka dunia, Allah balas amal ibadat dekat negeri akhirat? Ada dua. Yang pertama, bahawasanya negeri dunia itu tidak lulus yang dikehendakinya, mengurniakan mereka itu daripada segala bahagi nikmat pada hisi ataupun pada maknawi. Dunia tak dapat menampung segala nikmat, sama ada nikmat itu berbentuk hisi ataupun nikmat itu berbentuk maknawi. Hisi iaitu sesuatu yang nampak oleh mata kasar. Adapun nikmat maknawi yang tak nampak. Maka adapun pada hisi itu, maka dari kerana dunia itu hampa perjalanan, maka dunia itu hampir perjalanannya picit daerahnya, dan dikurniakan Allah Ta'ala dalam negeri akhirat. Maka dunia ni sempit. Andai kata sajalah dunia ni keluasan dia 500,000 kilometer. Contoh saja ni, kita tak tahu maknanya 500,000 kilometer. Maknanya apa itu dunia. Andai kata dah nak banding akhirat, akhirat macam mana pembalasan? Allah Ta'ala balas, kadang-kadang Allah Ta'ala balas dia punya satu tanah dia pun lebih pada 500,000 contohnya. Jadi tak padan, tak sesuai dibalas sama ke dunia. Maka dikatakan bahawa dan dikurniakan Allah Ta'ala itu di dalam negeri akhirat, maka bagi salah suatu daripada mukmin itu di dalam satu milik daripada mereka itu, seperti yang datang di dalam khabar perjalanan 700 tahun. 700 tahun. Maka apa sangkamu kepada khawas? Ini orang yang beribadat kepada Allah. Orang yang beribadat pada Allah, ada satu hadis Allah ceritakan bahawa Allah memberi kepada dia, membalas kepada dia dengan balasan, dengan sebab amal ibadat. Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala beri tanah contohnya. Tanah dia saja 500 tahun perjalanan.
besar tak besar. Maknanya ini siapa? Ini orang awam yang soleh. Belum lagi orang khawas, belum lagi orang khawasul khawas. Orang awam yang soleh saja pun Allah Ta'ala beri dia punya tanah dia lebih pada dunia lagi. Tanah tu baru seorang. Itu baru orang awam, belum lagi orang khawas. Maka demikianlah maknanya pahala ganjaran bagi orang yang beramal. Maka diceritakan bahawa ada satu orang hamba Allah. Dia ini maknanya orang yang kemudianlah masuk syurga. Orang yang kemudian masuk syurga. Bila kemudian masuk syurga ni, dia pun minta lah dengan Allah. Bila masuk syurga, Allah buka hijab. Allah buka hijab, Allah Ta'ala tunjukkan syurga pada dia. Dia pun terkejut. Allah indahnya. Maka dia tanya, ya Allah, mana syurga sayanya? Dan Allah Ta'ala tanya, dah ni mengingat syurga ni syurga siapa? Ini syurga para nabi-nabi. Ini syurga memang untuk orang tinggi. Allah Ta'ala kata, ni syurga hakmu lah ni. Ini syurga hak kau mangkali lah maknanya. Allah dia ni terkejut. Syurga hak dia, hak kediam sekali pun setara ni. Macam manalah syurga para Nabi. Demikianlah maknanya pembalasan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh. Maka dikatakan bahawa perjalanan 700 tahun. 700 tahun kalau jemaah nanti dapat masuk syurga, insya-Allah. Nanti Allah Ta'ala bagi. Ada orang yang dapat tanah dalam syurga dia ni, luas dia banyak mana? 700 tahun perjalanan. Besar tak besar. Tu baru tanah dia Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala tak beri lagi istana dia macam mana lagi. Kedudukan. Maka itu orang awam. Apa sangkamu kepada orang khawas? Khawas mereka itu. Maka picitlah dunia, sempitlah dunia, tak boleh nak balas. Picitlah dunia daripada sekalian balasan mereka itu. Dari kerana terlebih besar kadar mereka itu daripada membalas mereka itu di dalam negeri yang tiada kekal baginya. Maka oleh kerana pembalasan Allah Ta'ala ni besar, dalam syurga ini besar pembalasan, maka Allah tak beri atas muka dunia, Allah memberi di negeri akhirat. Dan ada pun pada makna tadi itu pada hissi, itu dari segi hissi maknanya yang Allah Ta'ala beri zahirnya, dengan pandangan mata Allah besarnya. Ada pun dari segi maknanya dari segi hissi, dari segi zahir dunia ni, dari segi zahir dunia pandangan mata tak boleh nak tampung dah nikmat syurga, tak boleh nak beri atas muka dunia. Dari segi maknawi pula, dari segi makna dunia ini, maka dari kerana dunia ini tempat hina. Dunia ni tempat hina, tempat kurang, tempat keji, dan tiap-tiap sesuatu yang memberi kesukaan di dalam syurga itu terlebih mulia. Tak boleh nak beri atas muka dunia. Dunia ni tempat keji, tempat hina. Pandangan Allah ni dunia ni hina sebenarnya. Maka kalau kita dapat dunia, jangan rasa bangga. Kita ada pangkat, jangan bangga. Kita ada harta banyak, jangan bangga. Kita ada pengaruh banyak, jangan bangga. Tak ada apa-apa pun. Allah Ta'ala tak pandang belaka itu semua. Yang Allah Ta'ala pandang apa? Allah Ta'ala pandang tadi adalah hati-hati manusia. Maka dunia ni tempat ibadat. Maka dunia ini dilaknat kecuali 3 kata ulama yang tidak dilaknat. Kecuali yang pertama, zikrullah, mana-mana sesuatu yang membawa ingat kepada Allah. Ada duit membawa dia ingat pada Allah untuk infak. Ada pangkat dia ingat menggunakan pangkat pada jalan Allah. Mana-mana yang membawa pada zikrullah, maka dunia ini terpuji. Yang lain semua terhina, tercela. Dunia ini dilaknat sebenarnya. Kecuali 3 je tidak dilaknat. Siapa? Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Yang ni orang yang banyak berzikir, orang yang menyebut nama Allah, ataupun apa-apa saja yang membawa ingat kepada Allah, itu tidak tercela.
Ada kereta pergi tempat ibadat. Maknanya ada duit bantu orang susah, maka ini tidak tercela. Yang kedua, alimun, orang alim. Orang alim tidak tercela. Dan yang ketiga, muta'alim, orang belajar. 3 ni je tidak dilaknat. Yang lain dunia dilaknat belaka. Maka oleh kerana dunia ini hina, dia mengikut pandangan Allah Ta'ala, dunia hina, dunia ini kurang Allah Ta'ala tak pandang, dan dunia ini keji, dan tiap-tiap sesuatu yang memberi kesukaan dalam syurga itu terlebih mulia. Adapun dunia dalam syurga ini maka membawa kepada mulia dan maknanya terlebih tinggi. Dunia ini tinggi. Inna sil'atallahil ghaliyah, inna sil'atallahil jannah. Barang dagangan Allah Ta'ala ini mahal, dan barang dagangan Allah yang mahal itu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seperti yang datang di dalam khabar bahawasanya cahaya bagi segala pakaian hurul ain, pakaian pemaisuri. Panggilnya bidadari, pemaisuri pula, bidadari. Pakaian bidadari itu memadamkan cahaya matahari dan tiadalah seumpamanya. Pakaian yang dipakai oleh bidadari saja cahaya matahari tak dapat mengatasi. Itu baru pakaian dia, pakaian bidadari. Betapa besarnya kedudukan akhirat, kedudukan syurga Allah Ta'ala beri. Dan sabda Nabi SAW pada yang diceritakan daripada Tuhannya Azza wa Jalla, telah ku sangkakan, telah ku anugerahkan bagi segala hamba-Ku yang saleh, yang tiada, telah ku segerakan, kalau kau ma'addatu li ibadihi salihin, telah aku sediakan sebenarnya. Kalau ikut hadis, telah aku sediakan bagi segala hamba-Ku yang saleh. Ma'addatu li ibadihi salihin, segerakan pada hamba-Ku yang saleh, yang tiada mata melihat, mata tak pernah lihat, mata tidak pernah melihat, dan tiada telinga mendengar, dan telinga pun tidak pernah mendengar, dan tiada khatir atas, tiada terlintas atas hati manusia. Ma'addatu li ibadihi salihin ma la aynun ra'at wala sami'at wala udhunun sami'an wala khatarun ala qalbi bashar. Sesungguhnya Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang saleh sesuatu yang mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar, fikiran hati tak pernah terlintas. Itu syurga. Syurga ni macam mana? Syurga ni sifat dia diberitahu dalam hadis 3. Yang pertama, mata tak pernah lihat. Tak pernah lihat. Kalau kita tengok indah hatam ke dunia pun, itu tidak indah. Indah lagi dekat syurga. Mala ainun ra'at. Yang pertama, mata tak pernah lihat. Wala uzunun sami'an. Dan yang kedua, telinga tak pernah dengar. Yang ketiga, wala khatarun ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Maka itulah syurga yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi mana-mana yang pernah tengok itu bukan syurga. Syurga ini sangat indah. Tuan Guru Haji Abdullah pernah cerita satu kisah. Dia kata ada satu orang hamba Allah Ta'ala, dia ini saleh. Satu hari dia mengembala binatang, lalu dia pun berehat. Kemudian dia tertidur. Kemudian ketika antara tidur dan sedar tadi, dia terdengar satu bunyian yang sangat-sangat merdu, sangat-sangat indah. Maka dia pun tersedar. Lalulah dia rasa tak puas. Ya Allah, maknanya sungguh indah bunyian tadi. Maka dia pun balik. Bila dia balik ke rumah, dia tengok kampung dia dah berubah. Dia hairan, macam mana kampung dah berubah ni? Lalu dalam keadaan macam tu, dia tengok rumah dia. Ini rumah dia. Rumah dia tak berubah lah, macam biasalah.
Kalau berubahnya, berubahlah kedudukan, tapi tempat tak berubah. Lalu pun dia ketuk pintu, keluar orang tua. Satu orang tua, dia pun terkejut. Muka macam isteri dia. Lalulah dia pun tanya. Dia kata, kamu ni siapa? Kata orang perempuan tadi, itulah rumah saya ni. Dia kata, ni rumah saya. Maka tahulah itu suami dia. Suami dia tahulah itu isterinya. Isterinya terkejut. Kerana apa? Kerana menyangka dia sudah mati. Kerana apa? Kerana berpuluh-puluh tahun dia tak balik rumah. Padahal dia berasa macam sekejap je dengar. Kalau gitar sekali petikan gitar saja. Kalau biola sekali gesekkan biola saja. Kalau kompang sekali ketukkan saja. Rupa-rupanya puluh tahun. Maknanya dia tak sedar lama dia dengar tadi. Dia pun kita tengok cermin, ternyata wajahnya sudah berubah. Dan tahulah dia, rupanya Allah tidurkan dia lama, berpuluh tahun, tapi dia rasa sekejap kerana mendengar sedikit daripada bunyian dalam syurga. Cerita ini dicerita oleh almarhum Tuanku Haji Abdullah, menceritakan begitu nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa dan sabda Nabi SAW yang diceritakan pada Tuhannya Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sediakan bagi segala hamba-Nya yang saleh, tiada mata melihat, tiada telinga mendengar, tiada khatir terlintas atas hati manusia. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan kadar segala hamba-Nya mukmin. Allah Ta'ala muliakan orang mukmin tadi, maka Allah Ta'ala balas dekat negeri akhirat di atas amal-amal yang dilakukan. Maka dekat negeri akhirat tak sama orang ni. Ada dapat istana besar, ada dapat istana kecil, ada dapat tanah yang luas, ada tanah yang lebih kecil lagi. Begitulah mengikut amalan-amalan masing-masing yang dia amal semasa hidup di atas muka dunia. Maka dikatakan bahawa membesarkan kadar segala hamba mukmin, maka tiada dijadikan bagi mereka itu atas balasan atas taat mereka itu di dalam negeri yang fana ini. Allah tak balas lagi atas muka dunia, tetapi dianugerahi mereka itu kekal di dalam nikmat. Allah Ta'ala nak balas dekat negeri akhirat, kerana akhirat itu kekal, maka nikmat itu kekal. Kalau diberi balas atas muka dunia tak kekal, akhirnya nikmat tidak kekal. Maka oleh kerana Allah nak beri nikmat itu kekal, Allah Ta'ala balas dekat negeri akhirat. Maka dinamakan akan dia dengan namanya yang karim, yang mulia, iaitu yang hidup yang tiada mati. Maka Allah Ta'ala jadikan segala orang yang ada atas muka dunia, yang ada dalam syurga, mereka itu hidup tidak mati. Mereka itu hidup tidak mati. Dan kata Muhammad ibnu Hanafiyah radhiyallahu anhu, tiada bagi segala badan kamu itu harga melainkan syurga. Melainkan syurga, maka jangan kamu jual akan dia melainkan dengan syurga. Dan tiada mulia atas diri hamba jual akan dia melainkan dengan syurga. Dan tiada mulia atas diri hamba itu melainkan hinalah atasnya segala syahwatnya. Siapa yang mengikuti syahwatnya, maka dia akan membawa kepada hina. Maka jangan tukar. Pastikan kita ini menjadikan akhirat ini tujuan kita. Maknanya jangan kita ini menjualkan akhirat, mengambil dunia, sedangkan dunia itu tempat yang hina. Tujuan kita adalah akhirat. Maka jangan kita buat sesuatu kecuali membawa kebaikan ke negeri akhirat. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita beramal tentang pahala serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka seseorang itu tidak mengetahui
apa yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada sesuatu yang menyejukkan mata hati, yang ianya akan menjadi balasan bagi orang yang beramal dengan amal soleh. Maka Allah Ta'ala sembunyikan. Apa Allah Ta'ala sembunyikan? Allah Ta'ala sembunyikan ganjaran di atas muka dunia. Maka beramallah kita, serah kepada Allah. Kalau dapat pahala, Allah tunjuk pahala. Allah Ta'ala tunjuk pahala. Maka pahala itu diberi balasan. Bagaimana bentuk pahala? Wallahu alam. Kita tidak mengetahuinya. Nanti dekat negeri akhirat barulah tahu tentang pahala-pahala. Kemudian Allah Ta'ala akan beri nikmat-nikmat. Maka Allah Ta'ala tak bagi lagi nikmat atas muka dunia. Di atas ibadat yang kita lakukan. Ibadat yang kita lakukan Allah Ta'ala balas. Balasnya balas dekat negeri akhirat. Maka demikianlah yang dikatakan bahawa kalaulah diberi pilihan, kalaulah emas itu binasa atas muka dunia sahaja, tetapi ada benda lain, umpama tembikar itu kekal, maka ambillah tembikar. Dunia ini kamu kumpul banyak-banyak pun binasa, tetapi ibadat itu kekal buat selamanya, yakni ganjaran Allah Ta'ala itu kekal dengan sebab ibadat yang kamu lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Oleh kerana itu, para jemaah sekalian, hendaklah kita maknanya memahami bahawa hendaklah kita beramal dengan amal dan kita serah kepada Allah tentang pembalasan. Apa-apa balasan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dekat negeri akhirat. Bila akan dibalas? Kata guru saya, apabila kamu wafat, sudah kamu lihat akan pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka didatangkannya amal-amalnya, datangnya Quran, datangnya zikir, datangnya amal soleh, datangnya amal apa dia ini, kita dengar majlis ilmu dan seumpamanya. Seandainya apa yang kita lakukan ini diberi pahala oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak beri sekarang ini, Allah Ta'ala tunjuk dekat negeri akhirat. Maka akhiratlah tempat pembalasan. Maka tentang pembalasan Allah, kita jangan takut, kita serah pada Allah Ta'ala. Yang penting adalah kita ini beramal dengan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, kepada para jemaah, sibukkan diri kita dengan beramal kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa apa dia ini, sepanjang kita berada ini, banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, banyakkan maknanya beramal dengan amal soleh. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi kita dah habis dah matan ini. InsyaAllah maknanya kita akan sambung pula lah. Sambung pula yang akan datang. Akan datang. Jadi sekadar ini saja malam ni. Oleh kerana matan kita ni pendek saja, kita nak sambung pun masuk matan yang lain. Jadi perbahasan itu kita akan sambung pada malam besok. Pada malam besok insya-Allah. Apapun kesimpulan yang kita dapat simpulkan pada malam ini, bahawa sesungguhnya amal ibadat, balasan ataupun pahala orang yang beriman itu tetap disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sibukkan kita dengan beramal, dengan amal soleh, dan Allah Ta'ala akan memberi pahala yang secukupnya. Maka disuruh kita beribadat dengan kesabaran. Dengan kesabaran teruskan beribadat, kerana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kamu sabar, nanti dapat pahala tanpa hisab. Kemudian dikatakan bahawa Allah Ta'ala beri orang-orang itu akan yang masuk syurga terdiri pada orang salihin, orang muttaqin, orang arifin. Demikianlah maknanya. Dan apabila seorang itu masuk dalam syurga, maka diberi akan nikmat-nikmat yang berkekalan. Nikmat itu akan terus berkekalan. Dan dikatakan bahawa tidak ada satu nikmat pun dekat negeri akhirat yang dapat menandingi dengan nikmat yang ada di atas muka dunia.
atas muka dunia nampak hebat, sebenarnya tidak hebat. Nabi SAW pernah menyatakan pada Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab melihat Nabi tidur di atas pertama sahaja, Rasulullah sedangkan Raja Rom, Raja Parsi duduk dalam istana. Rasulullah kata, biarlah mereka ambil dunia, kita ambil bahagian kita akhirat. Kerana apa? Segala pembalasan itu akan dibalas dekat negeri akhirat. Balasan yang dimaksudkan itu adalah balasan kebaikan, amal soleh. Maka Allah Ta'ala beri dekat negeri akhirat ganjaran yang besar, yang mana ganjaran itu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang yang terpilih di sisi Allah di kalangan hamba-hamba yang soleh. Maka di akhir zaman ini, para jemaah sekalian, jangan lupa berzikir, banyakkan la ilaha illallah, kemudian selawat, kemudian istighfar. Dalam waktu yang sama, jaga lidah kita, jaga hati kita, jangan bermusuhan dengan orang lain, dan juga jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada fitnah hari ini. Maknanya, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Sekadar ini saja, insya-Allah kita akan bertemu malam besok pula. Rasa malam ni lebih singkat sikit pada malam biasa. Namun macam mana dah habis dah pembacaan kitab kita ini, insya-Allah diharap kita bertemu malam besok. Jadi sekadar ini saja, minta maaf di atas segala kesulitan, minta maaf di atas segala kelemahan, dan ustaz bukanlah orang alim, bukanlah orang soleh, hanya membaca saja untuk kita sama-sama dapat mengambil iktibar, maknanya, dan moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Dan rasanya tidak salah kalau di bulan Syawal ini ustaz tetap mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.